Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selesai menunaikan salat qiyam Ramadan ataupun salat tarawih, dan masa berjalan dengan begitu pantas. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mana perasaan kita menghadap dia. Kalau kita lihat, saya pun duduk semayang juga di sini, masjid-masjid mana-mana pun jamaahnya taklah berapa ramai pada fardu. Tapi apabila sampai bulan Ramadan, alhamdulillah semua orang keluar. Ada orang. Mungkin kita rasa sebulan ni macam tak ada orang kot, tapi orang tu ada. Alhamdulillah lah kan, kita taklah komplain. Maksudnya orang dia ada. Sebab apa? Pasal tawaran dia besar. Hari-hari lain pun tawaran dia ada juga. Tapi oleh kerana kempen supaya datang bulan Ramadan ni daripada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kempen yang bersungguh-sungguh supaya Allah bagi peluang kepada kita buat ibadat di dalamnya. Hidup ni tuan-tuan, bahagia di atas 3 perkara. Yang pertama di atas syukur, yang kedua di atas sabar, yang ketiga di atas istighfar. Semuanya berakhir dengan ra. Syukur, kita selalu sebutlah di lidah kita, syukur, syukur. Syukur bererti kita mengiktiraf. Al-i'tirafu biha, yani bi ni'matillah batinan. Kita i'tiraf nikmat Allah itu di dalam batin kita. Kadang-kadang mulut kita kata, alah syukurlah apa pun, pasal kita bersembang. Tapi semasa kita kata syukur itu, jiwa kita tak betul-betul bersyukur. Kita tak betul-betul membulatkan perasaan, ya Allah, aku bersyukur sungguh kepadamu. Antara kita dan Allah, kita tak ada. Jadi kalau nak menghayati makna syukur, maka kena iktiraf kepada Allah Ta'ala secara batin. Yang kedua, kita iktiraf nikmat Allah itu secara zahir dengan kita sebut, alhamdulillah, kun ya Allah, apa yang saya ada ni Allah yang bagi. Kita diajar juga zikir, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apa-apa yang aku berbagi daripada nikmatmu, daripada sesiapa pun, semua daripadamu, bagimu itu pujian, bagimu persyukuran. Yang ketiga tanda syukur, hak mana Allah bagi kat kita ni, nikmat yang kita terima kasih ni, kita belanja pada jalan yang dia redha. Itu syukur. Saya nak rengkah-rengkah ni. Yang kedua, sabar. Sabar yang pertama pun, sabar ni pun kena ada beberapa peringkat. Pertama, kita hendaklah redha di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu uji kita di dalam batin kita ni. Kadang-kadang satu benda berlaku, kita tak boleh buat apa-apa. Orang kata macam mana keadaan nampak teruk ni, nak buat macam mana, sabar je lah, pasal bahasa kita. Tapi jiwa kita macam kita protes Tuhan daripada dalam. Kita protes, kita tak berapa hati dengan Allah Ta'ala. Ini tak menunaikan maksud sabar. Kita sabar dengan dalaman kita, kita sungguh-sungguh, kita redha, kita tak komplain dia. Kedua,
Mulut kita tak komplain Tuhan. Kita tak komplain Tuhan. Ini benda yang penting. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala dia uji kita ni, dia bagi kepada kita ujian dengan dia bagi tanggungjawab. Dan tanggungjawab ni tak sama keadaannya. Saya buat contoh mudah. Orang Malaysia puasa, pahala tu. Tapi tak sama dengan orang hak di negeri Arab, hak puasa panas sungguh-sungguh. Puasa juga. Kita puasa dapat pahala juga ibadat puasa. Tapi tak samalah dengan ibadat puasa mereka yang panas. Ramai orang pelajar-pelajar luar negara hantar email kat saya. Macam mana kami ni kena puasa 18 jam. Ya, saya masa duduk di UK, duduk di Oxford, London, di England, saya kena puasa lama. Puasa start pukul 3 pagi, buka pukul 9 malam. Buka puasa dan sembahyang Isya, sembahyang tarawih, jalan kaki patah balik nak sembahyang subuh. Allah uji puasa juga, tapi tak sama. Tak sama. Orang pergi umrah pun sama, pergi Mekah, pergi haji lah kata. Satu orang ni, saya buat contoh ni selalu. Satu orang yang bila teringat nak pergi haji ya, jom. Asal boring lama duduk di Malaysia, jom kita pergi umrah. Oh, dia jenis duit banyak. Minggu ni ajak, minggu depan pergi pun kira semua first class. Dia pergi umrah pun ibadat juga. Tapi tak sama dengan kawan yang simpan sikit, sabar, simpun duit. Boleh pergi umrah juga, tempat yang sama, pahala tak sama, walaupun nama ibadat sama. Yang mari duduk di dalam masjid ini, sembahyang nampak macam sama lah, rakaatnya sama, tapi dari segi khusyuk, daripada susah tinggal kerja, daripada susah tumpuan ni, sakit badan dia, yang lebih tua berdiri lama dengan yang muda berdiri lama, tak sama di sisi Allah. Allah kira belakang. Satu orang yang tengah panas, kita pergi ambil wudu air yang sejuk, sedap rasa kata ambil wudu, sah juga wudu, ibadat juga. Tapi tak sama dengan orang yang duduk di negeri yang sejuk, tengah malam bangkit ambil wudu nak sembahyang, sejuk, tengok ayat 3-4 kali fikir, wudu juga tak sama. Apabila hamba Allah boleh redha kepada Allah semasa senang perintah dia dan semasa susah perintah dia, maka dia sempurna tunduk kepada Tuhan. Biasanya kita hak belah senang, kita tunduk ke dia. Tapi bila susah pun kita nak tunduk juga ke dia. Maka sempurnalah kita sebagai hamba dia. Sempurna kita sebagai hamba dia. Hak tu dia kata, alaisallahu bikafin abdan. Tidakkah Allah yang mencukupkan hambanya? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, wahai iblis, iblis ni dia nak nak goda kita. Allah kata, hamba-hambaku, kau tak akan ada kuasa atas mereka. Kita ni hamba belaka, Allah belaka. Tapi hamba dalam erti kata tadi, yang menyerah diri kepada Allah dalam semua keadaan. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua. Kacau mana? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mana telah engkau bersihkan mereka. Jadi apabila kita ada yang ni, dua ni, kita rasa tenang dengan ibadat. Ibadat ni, Tuhan ni dia mau dua bagi kita. Sempurna dua benda ni, sempurnalah kita sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, al-hubbu tam, al-hubbul kamil. Sayang kat Tuhan cukup.
Yang kedua, adzzullul tam, tunduk kat Tuhan cukup-cukup. Ada orang cinta tapi tak tunduk. Allah mau cinta dan tunduk. Sebab itu bila kita baca Sayyidul Istighfar, kita sebut apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku ya Allah banyaklah nikmat kau padaku, dan aku mengaku ya Allah dengan dosaku. Sebab tu panggil Sayyidul Istighfar. Kita kena hafal tu. Bukan hafal macam kita hafal, tak, kita kena hafal untuk memahami makna. Sebab tu salafus salih sebut, sebelum tu hamba-hamba Allah ni, walau macam mana pun kata hamba Tuhan ni, kita ni akan ada buat dosa. Tak ada satu orang kata, aku ni ingat tak pernah ada buat dosa apa ni. Tu orang nanti jadi mufti. Jangan duk kata betul. Ni aku tak pernah buat dosa apa, orang nanti jadi tu imam ni. Jangan. Semua hamba Allah buat dosa belakang. Cuma nikmat Tuhan ni dia Ghaffar, dia tutup dosa kita ni. Kalau Tuhan buka aib kita semua ni, tak ada siapa yang boleh berjalan atas muka bumi, melainkan malu semuanya. Orang nampak macam kemas lah, ada subah, serban apa semua. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan tahu semua ni hamba-hamba dia berdosa belakang. Sebab itu kita panggil dia Ghaffar, kita sebut istighfar. Ghaffar maksud dia Ghaffar, dia bukan saja ampun, dia tutup dosa tu. Dia tutup dosa kita supaya kita ini tidak kelihatan dosa kita apabila kita berjalan di kalangan manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, last sekali saya nak sebut, lagi saya buka dapur musi kita. Ada soal jawab musi sikit dah nak, satu dua kesian ada apa, dia pun nak balik makan sok lah. Awal lagi sok kena makan pukul 5 ni. Ulama salaf menyebut bahawasanya kadang-kadang kerana satu dosa, innal 'abd ya'malu dzam fayadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu hasanah fayadkhulu biha an-nar. Sesungguhnya ada hamba yang kerana dia buat dosa, dia masuk syurga. Ada hamba kerana buat kebaikan, masuk neraka. Na'udzubillah. Macam mana tu? Sebabnya kerana ada orang apabila dia buat satu dosa, dia menyesal dengan dosa itu. Dia rasa malu dia dengan Tuhan. Bila dia semayang, bila dia ibadat, dia rasa malu, dia rasa dia bersalah dengan Tuhan. Bila orang angkat dia sikit, dia kata, aku ni sebenarnya Tuhan saja tahu. Dia rasa bersalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sentiasa dia istighfar, lalu sentiasa dia teringat dosa dia, lalu sentiasa dia rasa rendah diri dia, lalu sentiasa dia minta ampun dengan Tuhan, lalu dengan kerana itu dia masuk syurga. Ada hamba Allah, dia buat satu kebaikan, dia duk sebut diri dia pasal baik. Aku buat yang tu, aku buat yang ni, sehingga Allah benci kepada dia. Timbulnya riya, timbulnya takabur, timbulnya sum'ah, sehingga akhirnya kerana itu dia masuk neraka. Semua hamba Allah ni buat dosa. Allah tak pernah kata aku mau daripada hamba jangan sama sekali buat dosa. Start bapa kita Adam, dia pergi buat dosa. Pak kita Adam buat dosa, padahal Adam tak patut buat dosa. Sebab apa? Sebab Adam ni berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tuhan letakkan Adam di jannah. Jannah ni syurga, jannah, jan ni maksudnya tempat yang dilitupi. Litupi apa? Pokok hijau-hijauan penuh. Jangan tanyalah berapa puluh ribu pokok dalam syurga. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dapat dekat dengan pokok ni. Satu pokok Allah tak bagi, riatus ribu pokok dia bagi. Hak satu pokok tu lah dia pergi makan. Hak larang tu Tok Wan kita. Anak Adam ni macam Tok Wan dia.
Dia akan buat salah macam mana Tok Wan dia. Tapi dia tak macam iblis, musuh Tok Wan kita. Iblis dia pun buat salah juga. Tuhan kata sujud pada Adam, dia tak mau sujud kepada Adam. Bila tanya apa siapa tak mau sujud, dia petikai Tuhan. Dia kata ciptakan dia daripada tanah, aku daripada api, lepas tu aku nak sujud pada dia. Peraturan apa? Dia petikai. Allah tak aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dan takabur termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Allah hukum terus ada iblis. Tok Wan kita, dia buat salah Adam ni. Allah pasal apa bangkat pokok tu? Dia tak kata kalau dah kata tak boleh makan yang pergi tumbuh tahun ni pasal apa? Tersalah bagi tumbuh. Kami duk hidup di sini dua orang. Adam tak kata yang tu. Adam kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalim kat diri kami sendiri. Kalau kau tak ampun kami, kau tak kesian kat kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kita pun macam pak kita, Tuhan kita akan buat salah. Allah tak kata jangan buat salah. Allah kata kalau buat salah minta ampun. Bila minta ampun jangan ulang dah. Jangan ulang dah. Ini rahmat. Maka hidup ini berdiri di atas syukur kepada dia, berdiri di atas sabar kepada dia, berdiri di atas istighfar kepada dia. Maka pada bulan Ramadan ni kita syukur apa yang Allah bagi kepada kita. Kita sabar dengan apa yang dia bagi tanggungjawab kepada kita, ujian dia kat kita, dan kita istighfar atas salah kita pada dia. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ada soalan, dua soalan dia ambil. Kesian hak lain dia tunggu. Ada soalan? Tak ada, dia betul nak balik tidur. Tuan-tuan, tak ada, saya nak tutup. Sebab ada soalan lain pada tajuk saya cakap pun boleh tanya lah. Boleh jawab, tak jawab. Akhirnya kalau tak ada, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Ramadan ni tuan-tuan, kurnia Tuhan kat kita. Setengah orang nikmat ni tak sama. Setengah orang bila kita tengok lah zaman orang ada FB kan laman, ni aku nak pergi Mekah lah. Kita pun, oi pergi Mekah. Untunglah setengah orang dia fikir mereka tu pergi Mekah semayang pahala lebih kan. Tapi nak pergi Mekah ni tak semua orang ada duit. Pun begitu, yang pergi tu pun bukanlah semua yang sama. Di segi niat Allah saja yang tahu. Tapi ada benda yang kita tak pi kat dia. Dia mai kat kita. Bulan Ramadan. Pahala di dalamnya berganda-ganda. Mekah orang pi bayar 5-6 ribu pi seminggu. 7-8 ribu lah ni. Pi seminggu. Ni 30 hari. Baca Quran pahala lebih. Istighfar pahala lebih. Salat pahala lebih. Dia tak suruh pergi duduk di rumah kita kan. Tawah pun dia tak suruh, jangan makan. Jangan buat benda hak dia larang. Nikmat Tuhan kepada kita. Agar Tuhan ni pengasih dan penyayang. Hak tu kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita makan, tadi kita buka puasa. Makan dia bagi pahala. Makan tu untuk diri kita. Kita duk tengok makanan, cuma saya duk peringat lah. Ya, dia kata lah, pasal Ramadan banyak ni. Sini tak ada lah kan, tapi kita ni kawan nafsu. Masa lapang tu pergi tengok, kalau boleh satu pasal Ramadan orang nak makan. Jam pasal Ramadan. Tak tahu, kita kadang-kadang mungkin setengah orang kita tengok, mungkin family dia ramai tu, jari 10 ni tak cukup, gantung habis lah. Tinggal jari kaki dia tak gantung. Banyak kita tengok dia beli. Mungkin dia tak ada masak apa, kita husnuzon, tapi banyak dan takut membazir dan berlaku pembaziran. Tapi Allah kata buka puasa makan dapat pahala. Makan kurma dapat pahala. Makan lepas makan mari sembahyang apa semua. Sehari sahur makan lagi dapat pahala. Dia suruh kita tasaharu, fa inna fis sahuri barakah.
bersahur kena pada sahur ada berkat. Kita pun duk makan kedai, kadang-kadang kita pergi makan di restoran banyak bayar. Satu-satu kadang-kadang hidang makan dengan belanja kawan 3 katui, 4 katui. Sekarang orang makan sampai restoran besar-besar 8,000 sekali makan. Kita pun tak tahu, satu kenduri, satu kampung. Tapi belum tentu ada berkat. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Tuan-tuan, masak ni buah garam lebih, Islam ke bukan Islam, mesti rasa masjid. Buah gula lebih, Islam ke bukan Islam, rasa dia mana. RM10 tolak RM3 jadi 7 ringgit. Kau kata kita orang Islam, kami kalau tolak RM3 jadi RM12. Dah. Mengaji matematik sama kira dah. Tapi yang beza di dalam kehidupan orang Islam yang tak ada kat orang lain apa dia? Perkataan berkat. Hak berkat ni kita cari, kerana bila ada berkat dia turun rahmat, dia turun kebahagiaan, dia turun ketenangan jiwa. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kita sahur berkat. Akan Nabi kata ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang mukmin tamar, makan tamar. Berkat. Saat ni kita tak payah makan, dia tak bagi kita makan. Tak makan pun dapat pahala. Makan dapat pahala, tak makan pun dapat pahala. Pahala dia bagi kita. Lepas kita tahan, kita tak makan, puasa kerana dia. Lepas tu kita makan kerana dia mau kita makan. Kok kita orang bang, hampa buka puasa lah dulu, aku tak lapar lagi. Makruh. Lepas dia kata hampa sahur lah, aku tak sahur pun boleh puasa macam hampa. Dia tak mau, dia suruh kita sahur supaya kita sihat. Lepas tu dia bagi pahala, lepas tu dia nak bagi kita syurga. Tuhan manakah yang lebih rahmat daripada kita makan untuk kesihatan kita, kita minum untuk kesihatan kita, dia bagi kat kita syurga. Kebolehan makan pun dia bagi, mulut nak makan pun dia bagi. Maka kita pun bila sembahyang Allahu Akbar, imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita terasa syukur dia. Segala puji bagi, syukur dia bagi. Dunia ni kalau tengok tak samalah. Ada orang main motosikal, motor tu jadi ada orang main yang kereta, ada orang main yang mewah sikit. Tapi ini mata perhiasan yang menipu. Akhirat segala-galanya. Bila kita sembahyang tiap malam tu imam kata kan, bal yu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mendahulukan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kita carilah akhirat, mudah-mudahan Tuhan rahmat kita semua insya-Allah. Pegang dengan agama Nabi dia, pegang dengan sunnah Nabi dia. Ibadat ni dia tak suruh kita buat banyak, tapi dia suruh kita buat ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi. Kalau nak kira bagus sekali, dari segi puasa, siapa lagi lambat buka, lagi bagus lah. Hang puasa berapa jam hari ni? Dia kata aku ni tak buka-buka lagi, sat lagi pukul 3 pagi baru nak buka. Siapa lagi lama lagi bagus lah. Pasal lagi tahap diri. Tak. Dia tak mau. Dia mau cukup time Nabi buka, kita kena buka. Bagi sama dengan Nabi dia. Ni aku tak lapar lagi ni, apa buka puasa lah. Tak. Kena buka. Sebab ibadat bukan duduk kat kita, duduk dengan garis panduan yang dia mau. Mudah-mudahan kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.